Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam الكرام وأصحابه ما شاء الله شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف قدس الله سره لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت مقيما في هذه الدار ووصفها wa wajibu na'tiha. Jangan engkau ajibkan akan jatuhnya segala kekerahan selagi engkau berdiri di dalam negeri dunia ini. Allah. Maka bahawasanya ia tiada dinyatakan melainkan setengah yang telah dizahirkan dalamnya daripada yang ada mustahik sifatnya dan wajib naatnya. Yang ini telah dijadikan Allah SWT akan dunia ini negeri fitnah dan bala. Di matan yang ke-30 lebih daripada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Menarik perhatian kita mengenali sifat dunia itu sendiri, supaya kita tidak terkejut. Ini satu obat besar. Kalau tuan nak prem kat rumah pun boleh. Ya, ni tanpa rumah ni pengobat jiwa dia. Ya. Berlaku apa saja kekerohan dalam dunia ni, Ibn Atta kata jangan terkejut, jangan kita tersentak, jangan kita merasa pelik, sebab itu sifat dunia. Covid datang, kita tak ada siapa. Para awliya selamba dia pandang. Itu semua af'al Allah Ta'ala. Bala apa pun datang dipandang tu af'al Tuhan. Dan terletakkan atas dunia ni sifat dia. Ya, sifat dunia itulah dia. Kekerohan. Ya. Dalam kehidupan, permasalahan. Tak ada manusia yang daripada awal hidup sampai di akhir hayat dia tak ada permasalahan, tak ada. Ya. Bahkan para awliya illahi ta'ala, kekasih Allah Ta'ala, lagi kuat diuji oleh Allah Ta'ala. Inna syaddan nasi bala'anil anbiya summal amsalu pal amsal. Punya orang yang paling kuat diuji dan dicoba oleh Ta'ala adalah di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para rasul, para anbiya, para awliya, mereka lagi. Sebab itu pakaian mereka. Sehingga ada di kalangan arif billah, bila diuji dengan kesakitan, diuji dengan kekerahan dalam kehidupan, dia mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah allazi albasani libasal awliya. Segala puji bagi Allah, ya Allah, Engkau telah pakaikan aku pakaian kekasih-kekasih Engkau. Kita pula takut, ni besok tak makan macam mana ni kan. Ini besok apa? Padahal itu pakaian kekasih Allah Ta'ala. Ya, pakaian kekasih Allah Ta'ala, mereka sentiasa diuji. Sebab dengan ujian Allah Ta'ala naikkan martabat mereka, tingkatkan makam makrifat dia dengan Allah Ta'ala, dan disediakan kedudukan tinggi di akhirat. Yang takut kepada musibah bala ni orang yang tak kenal Tuhan. Ya, sebab apa? Sebab dipertuhankan dengan nafsu mereka. Ya. Nafsu ditakut kan, susah, tak makan, cukup dia takut kan, sakit, dirisau. Para awliya tidak. Dipandang itu af'al daripada Ta'ala, dan dipandang itu sifat dunia itulah dia. Ya. Tidak ada dalam nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa dunia ini hebat, tak ada. Dunia ini tinggi, mahal harga, tak ada. Semua dia kata samanan qalila mata'un qalil, benda yang sedikit.
Betul dalam kitab Durrun Nafis dia kata ad-dunya aqallu minal qalili wa 'ashikuha adallu minal dhalili. Dunia ni aqallu minal qalili, sedikit daripada benda yang terlalu sedikit. Wa 'ashikuha adallu minal dhalili, dan orang yang asyik tertawan dengan dunia tu adallu minal dhalili, hina daripada orang yang paling hina. Maka itu kedudukan dia. Kalau kita boleh pandang begitu, bermakna pandangan kita tepat dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran kata dunia ni tak ada nilai, kita pandang besar. Dan Quran sebut akhirat ni hebat, tapi kita tak terasa. Oh, ni jauh sangat. Menunjukkan pandangan kita akas sudah terbalik. Ya, sudah terbalik. Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang masyhur. Wasyat kumus sakratan, sakratul hubbil 'aish wa hubbil jahl, fa inda dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kas-sabiqina al-awwalin minal muhajirin wal ansar aw kama qala. Wasyatkumus sakratan, ni hadis ni selalu dibaca di mana-mana kuliah. Al-alim al-allamah al-arif billah, tuan guru kita, tuan guru Haji Abdul Wahid, dan mana kuliah selalu selitkan hadis ni. Kita buka dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ada hadis dalam huruf ghain. Wasyat kumus sakratan, mana memabukkan akan kamu, melalaikan kamu, menenggelamkan ya akal kamu tadi jadi mabuk. Sebab apa? Wasyat kumus sakratan, dua kemabukan, dua kelalaian. Pertama, hubbil 'aish, terlampau kasih dengan kehidupan dunia. Dalam pemikiran mereka, dunia. Pagi, petang, siang, malam, tak ada dunia. Ukuran mereka pun dunia. Dia pandang manusia itu hebat pun dengan dunia. Oh, ni kaya besar, dia pun pandang hebat. Itu semua pandangan-pandangan sesat. Tak betul. Kita kena pandang mereka dengan ukuran Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi darajat takwa. Tinggi darajat takwa dengan Tuhan, kita respect kat dia. Ya, itu maksudnya. Itu ukuran, tali ukuran Al-Quranul Karim. Jadi mabukkan kamu oleh dua kemabukan. Pertama, hubbil 'aish, terlampau kasih kepada kehidupan dunia. Orang lain cari juga dunia, tapi dia terlampau mungkin. Sampai tak sempat nak memikir urusan bekalan, kita nak balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hubbil jahl, kasih sangat, suka sangat, rela sangat meletakkan diri dia jahil dengan agama Allah Ta'ala. Dia tak kenal Tuhan, dia tak risau. Dia tak kenal siapa dia Allah Ta'ala, dia tak risau. Dan dia tak kenal macam mana cara nak mendekatkan diri kepada Allah supaya kita diterima oleh Allah di akhirat besok, dia tak risau. Yang dirisaukan benda yang sementara di dunia. Ini dia panggil, kalau kena dua perkara ni, dua kemabukan ni, jawab dia habis. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil. Kamu takkan lihat lagi dah, kata Rasulullah SAW, orang yang membuat dua kerja besar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan ini merupakan tunggak tiang yang kuat pada Islam itu sendiri. Kalau umat Islam dah tak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar, maka tunggulah kehancuran umat akan berlaku. Ya. Maka musuh-musuh Islam benda ni ada dalam perkara. Ada satu kamus hadis. Kita nak cari hadis duduk di mana, dalam kitab Bukhari ke, Muslim ke, Ibnu Majah ke, muka surat apa, hadis sahih tak sahih, kamus hadis ada. Tebal. Ya, hebat tak hebat kamus. Kita nak cari hadis boleh duduk kat mana semua ada. Rupanya hadis tu tulisan je apa? Yahudi. Yahudi yang karang kitab. Buka kitab itu tak ada bismillah. Macam tu. Kalau kitab tak ada bismillah tu dia yang karang. Dia boleh mengupas begitu dalam. Bermakna apa nak ceritakan di sini? Dia tahu di mana kehebatan umat Islam, di mana tempat rosaknya umat Islam. Umat Islam akan jadi hebat bila dia meletakkan benda tu. Kabbara ma kabbarallah wa saghara ma sagharallah. Dibesarkan apa yang Tuhan besarkan, dikecilkan apa yang Tuhan kecilkan. Tuhan besarkan kehidupan di sana, dia kecilkan, dia buat tak pandang. Tuhan kecil kehidupan dunia sementara saja, ya, dia tumpu, dia kejau macam nak mati. Ini dua perkara bila berlaku terbalik. Jadi maknanya orang sudah kepandangan dia sudah mengalami kemabukan. Lepas tu bila kita naik kenderaan,
Belakang bas pun tulis kan. Ya, jangan memandu ketiga mabuk. Kalau orang minuman keras 2 botol, dia ambil kunci, dia bawa bas, kita naik, kita tu ada masalah. Orang kepala dah high tuan, kita bawa kenderaan, kita tumpang naik, tak lama terkejun pagi. Itulah manusia. Itu mabuk luar. Mabuk luar boleh tahan. Dia minum marak sebotol pagi, petang dia dah clear kan. Tapi kalau mabuk rohani ni sampai mati kadang habis. Sampai ke menghembus nafas akhir dia tak sedar. Ni mabuk paling besar ni. Lebih teruk daripada mabuk arak. Mabuk minuman keras. Ialah apa? 2 kemabukan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, hubbil aish. Dia mabuk dengan kehidupan dunia. Yang kedua, wa hubbil jahl. Dia mabuk dengan kejahilan. Kejahilan ni satu musuh yang paling besar yang kita kena perang habis-habisan. Nyahkan dia daripada kehidupan kita. Kita kena duduk dalam keadaan berilmu. Dan peringkat-peringkat ilmu tu banyaklah dibincang oleh ulama lagi. Jadi satu obat yang besar diberikan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari kata sallallahu sirrah, dia kata la tastaghrib, kamu jangan terkejut, kamu jangan tersentak, kamu jangan terperanjat uku al-aqdar oleh berlakunya kekeruhan dalam hidup. Kadang kena sakit ni, baru nak selesai masalah ni pula datang. Baru nak masalah ni pula tiba. Jangan terkejut. Biasalah tu. Jangan kamu terkejut, anak Cina pandai cakap Cina. Kan? Budak Cina ni pandai. Baru umur 7 tahun dah pandai cakap Cina. Dah dia anak Cina. Bukan, begitulah maknanya. Budak ni pandai cakap Arab. Dia anak orang Arab. Tak pelik. Itu sifat dia. Begitulah sifat dunia ni. Tempat berlakunya. Berbagai-bagai musibah, masaib. Sebab apa tu? Sengaja Tuhan jadikan untuk menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Atau nak test kita maknanya betul tidak sidik tak hati kita dalam menunaikan perintah Allah. Didatangkan ujian. Adakala manusia dalam ketika dia sehat, dia senang, dia rajin ibadah. Dia Tuhan uji sikit aja dia dah melatahan. Dah tak datang surau masjid, dah tak nampak dah. Mana masalah banyak sikit. Orang lain ada masalah juga kan. Maknanya gitu. Ada setengah manusia pula dia bagi dia ketika dia susah dia rajin ibadah. Duduk ni tak boleh pakai. Duduk ni tak boleh pakai. Kita nak mana, susah ke senang ke tak, kita adalah Abdullah, hamba Tuhan. Taraf kita adalah hamba. Kita kena izharkan, terjemahkan kehambaan kita. Orang yang berjaya menterjemahkan kehambaan, izharul ubudiyah dalam kehidupan dia, maka orang itulah orang yang berjaya dalam kehidupan. Ya, orang yang berjaya dalam kehidupan dia adalah orang yang berjaya menterjemahkan kehambaan dia. Sebab dia duduk betul dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak jadikan manusia itu melainkan untuk mengizharkan, menterjemahkan kehambaan. Maka di antara sifat hamba, ini di antara dia. Hamba yang dekat dengan Tuhan, mereka tidak tersentak. La tastaghrib uku al-aqdar. Jangan engkau ajib, jangan engkau terkejut, jangan engkau terperanjat kalau bahasa kita. Uku al-aqdar akan jatuhnya segala kekeruhan. Ya, masalah-masalah dalam kehidupan ni tenang tuan-tuan ni. Persoalan ni macam mana kita nak tenang jiwa kita. Ini satu kaedah, ini satu maknanya ketetapan ni kita kena duduk di situ. Persoalan ni macam mana kita nak duduk jiwa kita tenang. Bila diuji ya, dan bila diuji sama ada ujian dalam bentuk kesusahan atau sebaliknya, dia tenang menghadap Allah. Ini memerlukan jiwa yang tetap. Ya, jiwa yang mantap, jiwa yang kuat dan kemas diikat dengan Allah Subhanahu Taala. Batu Ibnu Ajibah dia kata dalam Syarah Hikam ni, pusing ke mana pun kita bahas, dia akan pergi balik kepada apa? Obat terbesar, kasratuz zik, dia kena banyak mengingati Allah Taala. Duduk bangun dia kena banyak ingat Tuhan. Zikir dia kena jalan. Jangan putus dalaman. Qalbi dia jalan. Allah pandang kebesaran Tuhan, pandang af'al Tuhan. Ya. Ketika itu dia boleh jadi berubah tu. Adal man'u ainul ata. Dia boleh berubah. Adal man'u ainul ata. Tuhan tak bagi tu, dia rasa itulah pemberian sebenarnya. Ya. Sehingga dirasakan sakit dan bala tu nikmat, baru dia masuk golongan arif billah. Kalau sakit dia masih rasa sakit, kalau susah dia rasa mengeluh lagi, dia boleh masuk lain lagi. Sebab itu semua lain-lain pertimbangan nafsu. Nafsu diseronok, disuka kan? Itu nafsu tak. Kalau arif billah,
Dia memandang dia dengan Tuhan. Tadi. Ya, bila rapat hubungan dia, kelazatan dia dengan Allah Ta'ala, itulah nikmat paling besar. Dan bila dia telah mendapat kenikmatan besar ini, insya-Allah bala apa datang pun tak ada rasa bagi dia. Macam kita curah air di daun keladi, tak ada memberi kesan. Sebab dia memandang, dia karam dalam memandang af'al Allah Ta'ala, asma' Tuhan dan seterusnya. Allah. Ini obat besar tuan-tuan ni, guna tak bui kita ni. Jangan engkau ajibkan, mana jangan engkau terperanjat, ya, akan jatuhnya, mana berlakunya segala kekeruhan, musibah dan sebagainya. Selagi engkau berdiri dalam dunia, ma dumta muqiman fi hazid dar, selama kamu duduk dalam dunia ni, itulah sifat dia. Sebab fa innaha, maka bahawasanya ma abrazat illa ma huwa mustahiqul wasfiha wa wajibun natiha. Maka bahawasanya ya, dunia tadi tidak nyatakan melainkan setengah yang telah dizahirkan dalamnya daripada yang mustahak sifat. Itulah sifat dunia itu maksudnya. Ya, bila kita kena bala dia tu, ini dunia. Ya, nak tempat tak ada masalah, tak ada masaib, tak ada musibah, senang sebat-ebat dan nikmat pula semakin meningkat naik, dia tak turun. Itu bukan di sini, itu di sana itu. Ya, darul muqim, darul akhirah, tempat di sana itu. Itu makna. Sebab tu kat cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Ja'far As-Sadiq, ketua Rijalul Ghaib, dia kata man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsa. Siapa mencari benda yang tidak dijadikan oleh Ta'ala, maka dia memenatkan diri dia. Benda tak ada, kita pergi cari. Sa'adah al-haqiqiyah, kebahagiaan, kesenangan sebenarnya, Tuhan tak letakkan atas dunia. Letakkan di sana. Jadi benda bila tak ada, kita cari, penat diri itulah. Ya, penat. Satu haiwan yang kita gunakan menolong kita apa? Menurunkan buah kelapa. Apa dia tuan? Beruk. Kalau pokok kelapa tu tak ada buah, kita suruh beruk panjat, beruk maki tu. Tuan aku ni apa gilo. Pokok buah tak ada, suruh aku panjat gitu kan. Itu maksudnya. Ya, memenatkan gigi panjat, benda tak ada nak petik apa, buah tak ada. Itu maksudnya. Jadi kenikmatan sebenarnya bukan di sini. Sebab tu Allah Ta'ala letak adalah hadir rahmat, Allah Ta'ala letakkan hanya 1%. 1% saja diletakkan atas dunia, 99 di akhirat. Yang 1% ni pun manusia sampai apa tuan-tuan? Tak ingat Tuhan. Ada yang terbalik akidah pun, na'udzubillah. Ya, 1% ni. Kalau Tuhan letakkan 2, dalam masjid ni ada orang tidak ada orang. Ini bergambar siang malam pergi petang. Wallahu a'lam. Kalau letakkan 2% ni, bayangkan 99% diletakkan di sana. Sebab Rasulullah menyatakan a'dadtu li ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la qalbun hadal basar. Mana aku sediakan bagi orang a'dadtu li ibadiyas salihin, hamba-hamba yang saleh, yang taat kepada Ta'ala zahir dan batin dia tadi, benda yang tak pernah dilihat, benda yang tak pernah didengar, benda yang tak pernah terlintas. Kita boleh bayangkanlah macam mana hebat dah, sana lebih hebat daripada itu. Ya, Allah letakkan 99 di sana. Sebab itulah ya, satu ulama kata, dalam hadis mengatakan kalau kita baca contohnya Al-Ikhlas 10 kali, akan dibinakan mahliga yang besar di sana. Kita tengok rumah banglo besar, kita berhenti baca Qul huwallah 10 kali, dah siap. Ya, ini keyakinan tuan-tuan, benar benda yang dah dikhabarkan. Jadi kena mutabaqah apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, itulah perjalanan kita. InsyaAllah dia akan selamat, dia akan dapat jiwa yang tenang. Ya, yang Quran kata apa? Iaitulah qalbin salim, hati yang sejahtera. Apa dia hati yang sejahtera? Kata Ibn Atta, itulah hati yang di dunia dia tidak terikat dan tidak ditawan oleh khalaik, oleh makhluk. Hati dia bebas, dia ada makam hurriyah, kemerdekaan rohani dia hanya di dengan Tuhannya. Allah. Dan apa ni pembukaan dah tuan ni? Badan Hikam Abi Madian dia kata apa? Marruzika halawatul ibadah, halawatul munajah, zala anhu naum. Barang siapa yang direzekikan, mana diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala halawah, ini kita nak cari. Bangun malam-malam, ya, sebelum subuh pukul 3-4 tu merayulah dengan Ta'ala hari-hari. Tumpahkan air mata kita dengan Ta'ala, rayu supaya Ta'ala buka futuhat,
makrifat kita dengan Tuhan. Dibuka benda ni, kemanisan kita dan sebagainya dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata, barang siapa direzekikan halawat ibadah, halawatul munajat, jawab dia apa? Zala anhu naum. Hilang bagi mereka mengantuk. Ya, sebab Syekh Abdul Wahid, Imam Malik, banyak ulama-ulama yang wuduk isyak dia sampai subuh. Dia tak tidur malam ni biasa. Sebab apa? Ini bukan boleh buat-buat tuan-tuan ni. Ini zauqi. Tarikan dalaman kelazatan, kenikmatan dia dengan Allah Ta'ala. Ya, cukup hebat. Allahumma ja'alna minhum. Allah akbar. Yang ini telah dijadikan Allah Ta'ala akan dunia itu negeri fitnah. Mana negeri tempat ujian dan bala. Macam-macam bala musibah datang. Supaya apa? Mengerjakan tiap-tiap seorang dalamnya itu atas yang dikendaki barang yang terdahulu baginya. Ya, dan didatangkan balasnya pada negeri akhirat. Supaya manusia ini mantap memandang benda yang dahulu pada kita. Apa dia? Ma fil azal. Benda yang siap di azali dulu lagi dah. Jadi apa yang berlaku ni, atau nak test kita, boleh tak kita nampak benda tu? Ya, apa saja yang berlaku ni adalah benda yang telah siap pada azali. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Sunat kita baca banyak. Masya Allah kan. Mana masyarakat orang biasa diambil, dijadikan amalan dia. Masya Allah, apa saja dikehendaki Allah Ta'ala, kan, itu saja yang akan berlaku. Wa ma lam yasha', benda yang Tuhan tak taksis dalam iradah dia, lam yakun, takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku, sama ada pada diri kita, kebaikan dan sebagainya, sebenarnya Tuhan menterjemahkan masyiah, iaitulah kehendak dia. Itu yang nak kita nak asah cermin hati kita, supaya dia terang memandang af'al dan masyiah kehendak Tuhan. Bila boleh pandang benda ni, jaminan daripada Quran, ya, jiwa dia akan tenteram. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan seorang itu mengingati Allah, murakabah akan Allah, musyahadah ke Tuhan, jiwa dia akan tenang. Ini obat dan jelas daripada Quran. Ya. Seperti firman yang maha tinggi, lagi akan aku cuba kamu. Ya, Tuhan akan cuba seorang tadi. Liyabluwakum. Dengan kejahatan dan kebaikan, dengan fitnah. Tuhan akan uji manusia ni dengan berbagai-bagai ujian. Sebab tu kata ulama, mereka yang diuji ni adalah orang yang telah dipilih. Ya. Kalau batu tuan-tuan ni, batu biasa ni, batu gravel tepi jalan ni, kalau ambil sebiji jual kita RM1 pun tak nak kan. Ya. Tapi kalau batu yang sudah ada logam emas, itu batu dibawa dalam makmal. Dia akan buat uji kaji. Ya, sebab batu ni ada logam yang mahal harga dia. Dia akan diuji, dia akan dibakar. Dia apa sehingga dia jadi bahan perhiasan yang mahal harga dia. Itulah insan. Bila Tuhan uji dia, tu maknanya dia sudah ada dalam pandangan Allah Ta'ala. Sebab tu para ulama pandangan dia terbalik dengan kita. Dia kena ujian tu, dia rasa seronok. Ya. Tuan guru saya pernah cerita, seorang sahabat dia pernah menceraikan isteri dia. Apa kes dia tuan-tuan? Sepanjang dia kata dia bernikah, jadikan isteri dia ni tak pernah kena sakit. Kau ni tak ada kebajikan dan dia kata. Kalau kita terbalik lah kan. Sekejap sakit, sekejap pergi hospital, klinik, pening aku dia tu. Dia tak, isteri tak sakit, dia kata pelik. Tak ada kebajikan kau dia kata. Masya Allah. Sebab tu pandangan dia ni tuan, menyalahi adat. Luar biasa. Sebab tu para awliya dia dapat pakaian luar biasa. Sebab keadaan dia pun luar biasa. Pandangan dia pun luar biasa. Dia tak macam biasa kan. Kita ni macam biasa. Sampai ke mati pun macam biasa. Tak ada luar biasa. Sebab dia punya ukuran pun luar biasa. Dia pakai pandangan-pandangan ya, yang hebat yang dia berikan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian kata muallif kepada sallallahu alaihi wasallam, dan tiadalah tersembunyi. Terbunyi itu makna tersembunyi di bahasa lama, dan la yakhfa. Tiada terbunyi. Dan tiada terbunyi mana tiada tersembunyi atasmu hai saudaraku yang saleh. Barang yang datang daripada kitabullah, barang yang datang di dalam kitabillah ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW, daripada mencela dunia dan bersifat dengan keji dan hina. Ya, tiada tersembunyi. Mana apa? Terang benderang bagi kita. Ad-dunya jifah wa tullabuha, kilab, hadis sahih daripada Nabi SAW.
Ad-dunya jifah, dunia itu bangkai, kata Nabi SAW. Wa tullabuha kilab, yang menghambat dia tadi ialah anjing. Sebab tu para arifin billah bila dimukasyafahkan rohani mereka, dia akan nampak ya, macam-macam bentuk rupa. Ada dia tengok rupa kambing pun ada. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah radhiyallahu anhu, satu pemuda kerja khidmat dengan dia, tuan-tuan ya. Dia satu hari dia kata, tiap-tiap hari dia minta, ya saya di-share doa, aku doakan kau jadi orang ni. Begitulah setiap hari. Akhirnya pemuda tu kata, doa lain tak ada, kita share. Asal jadi orang ni, saya memang ada orang ni gitu kan. Dekat masjid tu kan, orang tengah semayang tengah apa, Syekh Abdul Qadir Jalani kata, ambil kasut aku ni kau sarung ni. Dia sarung dia kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dia tengok dalam masjid macam-macam rupa ada, tuan-tuan. Yang rupa himar ada, rupa biawak ada, rupa macam rupa mengikut nafsu dia. Yang lagi kencang nafsu dia teruk tu kan, rupa khinzir pun ada, rupa qalb pun ada, macam-macam rupa dia terperanjat dia. Itu bau sarung dia kasut aulia. Belum kita sarung pakaian kerohanian dia. Bau sarung kasut dia karamat. Kita sarung kasut kita lain, tak ada apa. Panas lagi tu kan. Ya, ni para aulia punya hebat, sarung dia kasut dia terbuka hijab ni. Masya-Allah. Tu Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan ni, terbuka terperanjat kawan tu, boleh tahu masya-Allah. Sebab dalam hadis disebut tidak akan dimasukkan seorang tu ke dalam an-nar, dalam neraka, ala suratil Adam, atas rupa bapa kita Adam, mana atas rupa insan. Sebab takriman lah, atau muliakan Nabi Adam AS, kecuali diubah bentuk orang, kadang kepala rupa ni ikut kuat nafsu dia, baru dicempak dalam neraka, wala ayazabillah. Ya, itulah keadaan dia maknanya. Allah. Masalah cuma nak kenal apa itu dunia, apa itu akhirat. Cuma ulama buat dua ringkas dia. Dunia itu ialah apa dia? Masyaghalaka anillah. Benda yang menghalang kamu pergi ke Tuhan. Itu dunia lah. Tak kira lah. Ya, sama ada wang ringgit, sama ada ibadat. Kadang-kadang ibadat rupa zahir akhirat tapi jadi dunia. Kadang rupa dunia tapi jadi akhirat. Wang ringgit diguna mana? Kalau diguna untuk mencari keridaan Tuhan, dia jadi akhirat. Itu maknanya. Makan minum bentuk dunia, tapi bila kita niat untuk mendapat makna kesihatan, nak beribadat, dia jadi akhirat. Dia berzikir tapi niat dalam dia tidak ikhlas, ada sum'ah, ada riak dan sebagai ibadat, maka tak jadi akhirat, jadi dunia. Jadi maknanya diukur tu barang yang membawa kita ke Tuhan. Kalau masyaghalaka anillah, benda yang menjadi halangan kita pergi ke Tuhan, itu dipanggil dunia. Kalau ma qarrabaka ilallah, barang yang menghampirkan kamu pada Allah walaupun pada zahir bentuk dunia, tapi dia kira akhir. Itu ukuran mudah ulama letakkan. Ya, jadi maknanya apa? Kita nak ejas benda tu, orang yang cerdik dia akan ejas. Amalan akhirat tu memang jadi akhirat betul, amalan dunia pun jadi akhirat betul. Tidur, makan, bekerja dia ke mana pun jadi akhirat. Atau orang yang cerdik tu pentingkan kepada ilmu dan penting kepada kesucian rohani dia. Ya. Dia sekadar ilmu pun dia tak cukup lagi tuan, dia kena bersih dalam. Ya. Bersih dalam, baru dia boleh duduk pandang dengan betul. Cermin bila dia terang, bersih, insya-Allah dia boleh pandang tepat. Benda tu besar-besar lah. Kalau benda tu cantik-cantik lah. Tapi kalau cermin dia tak bersih, kadang dia pandang tak tepat. Benda empat segi dia pandang bulat. Kan? Abang tak dapat tepat mana. Sebab rohani dia tadi tu tidak begitu safa, dia tak bersih. Pembersihan adalah perkara yang penting. Dan tiadalah terbunyi atas muhai saudaraku yang saleh barang yang datang daripada kitab Allah Ta'ala Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW daripada mencela akan dunia tadi. Ad-dunya jifa wa tullabuha kilab, kata Rasulullah SAW. Nanti nampak penghambat dunia itu rupa anjing, na'udzubillah. Dan bersifatnya dengan keji. Ya, banyak ayat-ayat Quran lah. Dia menyebut supaya kita jangan makna terperangkap atau kita terjerat dengan ujian-ujian yang bentuk ni. Allah. Dan hina ni, dan bahawasanya negeri bala, negeri coba inilah dunia. Sebab tu bila seorang faham benda ni, insya-Allah dia menghadapi apa ujian pun dia tenang. Ya, dia tenang. Dan barang siapa cenderung kepada ni, nascaya menyesal dan beroleh lelah. Barang siapa yang terperangkap
Barang siapa yang terikat dengan dunia yang dicela. Sebab dunia ni ada dua, satu dipuji oleh syarak, satu dunia yang dicela oleh syarak. Kalau dunia tu diambil dengan niat yang betul, digunakan pada jalan yang betul, maka dia dipuji oleh syarak. Ya. Sebab dalam Mukhtarul Hadis ada satu hadis seorang yang mana dia bekerja di siang hari untuk mencari nafkah yang halal, yang wajib disuruh oleh Allah Ta'ala. Nabi pun suruh talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu menjadi kewajipan. Ya, oleh kerana kepenatan dia tadi, malam tu agak dia terkendala daripada biasa lah. Biasa lepas isyak tu dibuatlah ya, sembahyang sunat, baca Quran sebelum tidur dan sebagainya, baru dia di hari tu jam. Lepas sembahyang isyak tu bam tertidur. Sebab apa tertidur? Sebab terlampau penat siang tadi mencari rezeki yang halal. Maka kepenatan dia tadi mencari rezeki yang halal dengan niat mencari rezeki yang halal, Tuhan ampunkan segala dosa dia. Kata al-umur bimaqasidiha. Dan al-ashbah wa nazair kata al-Imam As-Suyuti dalam kaedah pula, kaedah yang pertama kata al-umur bimaqasidiha. Segala urusan kita bergantung kepada kasad dan niat. Dia niat dia betul, cantik. Itu maknanya. Masalah nak letakkan niat, nak kawal dia tu yang masalah. Dia buat satu perkara, dia nak lari ke mana. Maka kalau penambat dia tak pergi ke Tuhan, dia akan pusing tempat lain. Sebab tu pusing ke mana pun, dia mesti tetap, jiwa dia mesti tetap dengan Allah Ta'ala dan apa keadaan sekalipun. Atau mahabbah, cinta ke Tuhan tu benda yang sangat penting dibentuk dalam jiwa manusia. Kemudian kata Syekh Ja'far As-Sadiq, ini ketua Rijalul Ghaib radhiyallahu an min ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menuntut barang yang tiada dijadikan, sini ada ni, maka melelahkan, mana mempenat, at'ab akan dirinya dan tiada diperoleh kesenangannya, ya. Sebab dunia ni dia turun tuan-tuan, turun. Nikmat dunia dia turun. Kita pun turun kan. Kalau dah tua sikit, mata dah apa nampak, telinga dah tak apa dengar, turun. Akhir turun mana? Liang lahat. Dia turun habis terus. Akhirat tidak. Akhirat nikmat dia naik, lagi sedap, lagi hebat. Dia tak turun, dia naik, lagi dahsyat. Sebab tak boleh nak gambar. Betul Rasulullah tutup terus dia. Ya. Datul ibadiyah salin mala ainurat. Benda yang disediakan bagi hamba saleh di akhirat, benda yang tak pernah tengok, tak pernah dengar dan tak pernah terbayang gitu. Begitu dah dahsyatnya nikmat di sana. Allahumma ja'alna. Dan lebih besar kali paling besar nikmat di sana adalah ru'yah. Dibukakan hijab dapat melihat zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, maha dahsyat dan itu nikmat paling besar. Dan nikmat ini dibuka di dunia tapi bukan dengan basar tapi dengan basirah, dengan pandangan dalam hati. Ini yang dikejar oleh para arif billah. Baru kitab akhirnya akan disebut dalam munajat. Ya ilahi madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badala. Dia keistimewaan hikam Ibn Athaillah As-Sakandari dipelik daripada karangan lain, ulama lain, macam-macam, masing-masing ada keistimewaan. Di mana Ibn Athaillah As-Sakandari kata sallallahu sirrah radhiyallahu an, dalam hikam dia ni kan, dia akan himpunkan belakang dalam munajat. Jadi dalam semua munajat di belakang tu, semua isi kandung hikam tu ada kat situ. Ada dia punya keistimewaan yang ulama lain tak buat macam tu. Yang ada masing-masing. Kalau Imam Ghazali pula, satu kitab dia kumpul semua ilmu itu. Usuluddin, fiqh, tasawuf, masing-masing ada kelebihannya lah. Ibn Athaillah cara tu. Dalam munajat dia tu dia kumpul semua isi kandung hikam tu ada kat situ. Terus daripada dia kata madzal ladzi wajada man faqada. Hai Tuhanku, madzal ladzi wajada man faqada. Apakah kehasilan hidup manusia sebenarnya orang yang luput engkau? Di dunia dia tak kenal Tuhan, di dunia dia tidak ada makrifah dengan Tuhan. Orang ni apa dia? Tak ada hasil hidup. Ya, tak ada hasil. Kalau untuk tu kata apa? Berat ke dunia. Kemudian madzal ladzi wajada man faqada. Apa kehasilan orang yang luput akan makrifah akan Allah Taala? Sebaliknya wa man ladzi man faqada. Ya, man wajada wa man ladzi faqada man wajada. Apakah keluputan orang yang dapat ini benda? Apa dia ni? Itulah maqamil muraqabah, musyahadah dengan Tuhan. Dipanggil maqamul ihsan, mana dia ada makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Sebab itu suruh kita apa? Jangan tukar.
Laqad khaba man radiya dunaka. Padahal rugi, serugi-rugi orang yang tukar makhluk dengan Tuhan. Ya, carilah jalan Tuhan, sebab kita nak balik ke dia tuan-tuan ni. Doa banyak-banyak kepada Allah supaya dibukakan ya pintu ya maqamul unsi, maqamul qurbi, makam kedampingan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bermula dunia itu negeri duka cita, darul balak tuan-tuan ni. Dan barang yang ada ia daripadanya pada kesukaan itu dipanggil ba'dil laba. Kalau adalah suka itu memang laba sungguh. Makna dia dah menyalahi sifat asal ni. Ya, sifat asal itulah. Jadi Ibnu Attak sebut matan ini sebagai penawar ya bagi jiwa kita bila diuji oleh Taala. Jadi insya-Allah kita tidaklah maknanya apa berlaku satu kejutan. Bagi kita faham itulah dunia sebenarnya. Membawa kita kenal akhirat. Cuma nak kenal dunia ni tuan-tuan, dia kena bandinglah. Ya. Kita kalau nak buat perbandingan dipanggil satu benda dalam bentuk ya, iktibar, amrun iktibari. Kecil, besar, hebat. Ya, ini satu kitab. Kalau kita tanya, kitab ni besar atau kecil? Kalau kita angkat satu, kitab ni besar atau kecil? Kalau tuan-tuan jawab, kalau seorang tu jawab kitab ni besar, salah. Kalau dia kata kitab ni kecil pun salah. Sebab kecil benda, kecil besar, dia ada banding. Kalau angkat dua, apa boleh banding? Ni dua ni mana kecil mana besar, apa boleh jawab. Ya, kalau kita kata kitab ni besar, banding dengan meja, dia jadi kecil kan. Kalau kita kata kitab ni kecil, banding dengan jari, dia besar. Jadi bila benda kecil besar, iktibari dia panggil. Dia mesti ada dua. Begitulah kita nak tahu mana besar, dunia akhirat ni, dia kena banding. Kita kenal akhirat, baru kita nampak, oh ni sekadar ni je dunia. Lepas tu manusia tak akan kenal dunia kalau dia tak kenal akhirat. Dia mesti kenal akhirat dari perkhabaran Quran dan hadis-hadis sahih Nabi SAW, baru dia nampak hebatnya akhirat. Oh, baru dia nampak kecil dunia ni, baru dia nampak. Kalau dia tak kenal akhirat, dia tak akan nampak apa yang dikatakan dunia tu sebagaimana disebut kecil, benda yang sedikit. Dia nampak tu saja, dia akan nampak besar. Ini mesti wajib mengenal itu. Lepas tu dalam hadis sahih Nabi SAW, satu lagi hadis, itulah hadis sahih Muslim. Nabi menyebut, ya itulah keadaan di akhirat besok. Ya. Wa yu'ta bi an'amin nas min ahli nar. Fa yusbahu sabghatan fin nar, fa yuqalu lahu hal marra bika na'imun qad qala wallahi la. Wa yu'ta bi ashaddin nas bu'san min ahli al-jannah, fa yuqalu lahu hal marra bika shiddatun qala wallahi la. Rawahul Muslim, dalam hadis sahih Muslim disebut dua perbandingan. Iaitu di akhirat besok akan datangkan orang yang paling kaya daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, dialah. Wallah syaqallah, macam dia tak tahu. Tapi malangnya dia gagal mengurus nikmat yang besar tadi untuk mencari keredaan Allah, lalu dia senaraikan min ahli nar, daripada ahli neraka. Maka Tuhan tunjuk kat dia, faiz bau sabghatan finnar. Dicelup sikit aja daripada neraka, kemudian Tuhan tanya dia. Ya, hal marra bika na'imun qad, hey hamba-ku, adakah sebelum ini kau pernah mendapat nikmat walau sedikit? Dia kata wallahi la, demi Allah aku tak pernah rasa nikmat. Satu. Yang kedua dia bawa sebalik pula. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san min ahlil jannah. Tuhan datangkan orang paling susah daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, dialah paling susah, tapi dia sabar, dia taat sehingga disenaraikan min ahlil jannah, ahli syurga. Kemudian Tuhan laku itu. Fa yusbahu sabghatan fil jannah, dimasukkan dia ke syurga sikit. Kalau kita tayangkan sikit je lah kan, apa wak bau dia. Lepas tu tanya akan dia, hal marbaka syiddatun qad. Hei hamba-ku, adakah pernah sebelum ini kau susah? Dia kata wallahi la, saya tak pernah susah. Apa maknanya tuan? Maknanya senang sebenar disa, susah sebenar pun disa. Tengok dia syurga je habis. Tak ingatlah dia punya susah, paling susah. Mana ada atas dunia kita orang kaya sebelum ni 10 tahun susah, kan? Kalau orang tanya, pak cik dulu 10 tahun teruk kan, menjelana. Darat laut ni sekarang ni kebelakangan barulah lego sikit kan. Mana kita boleh ingat? Kita boleh ingat. Bermakna apa? Nikmat dunia tak sehebat nikmat akhirat. Nikmat akhirat dia tengok je habis, padam kesusahan dia. Itulah sebaliknya. Ya, makna kesusahan
di dunia dengan kesusahan di sana. Sana tengok dia susah, habis nikmat dia. Kita susah macam mana pun kita masih ingat. Kan, rumah sewa dia ada 100 pintu. Dia sakit kat hospital, kan, hujung bulan dia anak ni pungut tu kawan tak bayar. Kan, dia sakit terbaring tu kan, kita tanya nombor akaun dia, 3 bank dia ingat kan. Bank Islam, bank tu semua 3 bank dia ingat. Dia sakit tu. Maknanya apa? Susah dunia tidak sehebat azab di sana. Walaupun susah dia boleh ingat lagi, ya. Jadi yang boleh menghapuskan ingatan kesusahan adalah nikmat akhirat, bermakna nikmat sebenar di sana. Dan begitu jugalah yang boleh hapuskan duka cita, ya, ialah azab di sana. Kena je azab, dihilang langsung nikmat-nikmat. Jadi sebenar-benar dalam hadis ni menunjukkan kepada kita bahawasanya tempat yang sebenar-benar nikmat di sana dan tempat azab sebenar adalah di sana. Jadi kalau kita faham daripada hadis ni, insya-Allah kalau kita diberi kesenangan begitu hebat pun kita tak akan terpengaruh, tak akan hanyut sebab kita tahu sana lebih hebat. Dan kalau diuji kita macam mana hebat pun kita tak akan melatah sebab kita tahu ini sikit, sana lagi dah lagi dahsyat. Itu di antara pesanan dalam hadis sahih dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua qala dan kata Syedoni radhiyallahu wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana wa inna khayra kulli bi'illah. Alhamdulillah. Ayo dulu lagi ya. Zai batul.